Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong channel saya, teruskan like, share dan subscribe. Untuk kali ini saya akan buat video tentang pengajaran subjek sains tahun 3, topik kelas makanan dan juga kepentingannya. Kenapa pula makanan pun ada kelas? Macam murid-murid pula kan ada kelas. Makanan pun ada kelas ke? Itu yang kita kena tahu. Sebab setiap hari kita makan dan minum, kita tak tahu rupanya makanan ni ada kategori dan kepentingan yang berbeza. Jom kita tengok apakah kelas makanan. Kelas makanan yang pertama adalah kelas karbohidrat. Karbohidrat ni kepentingannya adalah untuk membekalkan tenaga. Contoh makanan karbohidrat adalah nasi, roti, bijirin dan ubi-ubian seperti kentang. Makanan-makanan ini biasanya kalau kita ambil, dia akan memberikan kita tenaga. Sebab tu kita kena ambil supaya kita ada tenaga untuk bekerja, belajar dan juga bermain. Kelas makanan yang kedua adalah protein. Protein ni kepentingannya adalah untuk membantu tumbesaran, terutama bagi kanak-kanak yang nak membesar. Apakah contoh makanan protein? Contohnya adalah ikan, udang, ayam, daging dan produk-produk tenusu seperti susu. Kelas makanan yang ketiga adalah lemak. Lemak berfungsi untuk memanaskan badan. Jangan kita salah sangka, kita rasa lemak ni tak penting. Sebenarnya ada fungsi lemak, iaitu kalau kita terlalu kurus, kita akan cepat terasa sejuk. Tetapi kalau ada lemak yang sedikit, kita dapat memanaskan badan. Antara contoh makanan yang berlemak adalah minyak masak, keju dan juga mentega. Kelas makanan yang seterusnya adalah vitamin. Vitamin ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga kesihatan. Contoh makanan yang mempunyai vitamin adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan setiap buah-buahan mempunyai vitamin yang berbeza. Ini adalah vitamin yang fresh, yang segar, yang sepatutnya kita ambil. Kelas makanan yang seterusnya adalah mineral. Mineral juga berfungsi untuk menjaga kesihatan. Contoh makanan mineral adalah garam, ikan bilis, udang dan juga sayur hijau. Kelas makanan yang seterusnya adalah pelawas. Pelawas berfungsi untuk mencegah sembelit. Sembelit ialah masalah membuang air besar, iaitu mempunyai najis ataupun tinja yang keras. Jadi najis dan tinja ini susah nak keluar sebab dia keras. Jadi pelawas berfungsi untuk memudahkan kita membuang air besar. Contoh makanan pelawas adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan buah yang paling baik adalah pisang dan juga betik. Dan kelas yang seterusnya adalah air. Air berfungsi untuk mengawal suhu badan. Kalau kita tak minum air ataupun badan kita tak cukup air, badan kita akan terasa letih dan juga panas. Jadi itulah pentingnya air. Dan contoh air adalah air minuman, air masak, jus buah-buahan, air teh dan juga air Milo. Jadi itulah kelas makanan dan juga kepentingannya. Setelah kita tahu kepentingan ni, kita nak tahu pula yang mana kita nak makan banyak, yang mana kita nak makan sikit. Itu kita akan belajar di dalam subtopik seterusnya, iaitu makanan seimbang. Apakah makanan seimbang? Makanan seimbang ini adalah berpandukan piramid makanan yang mana kita perlu mengetahui makanan yang kita ambil sedikit, sederhana, banyak dan secukupnya. Kita boleh rujuk seperti piramid makanan yang ada di sebelah. Dan piramid makanan ini terbahagi kepada 4 aras. Aras yang di atas ialah aras 4. Aras 4 ini di mana kita perlu mengambil dengan kuantiti yang sedikit je. Contoh makanan dia adalah lemak, minyak masak, gula dan garam. Kenapa tak boleh ambil lemak yang banyak? Sebab kalau kita ambil terlalu banyak lemak, kita akan obesity. Kalau kita ambil garam yang terlalu banyak, kita akan kena darah tinggi. Kalau kita ambil gula yang terlalu banyak, gigi akan rosak dan juga kena kencing manis. Aras yang seterusnya adalah aras 3. Di mana aras 3 kita kena ambil dengan kuantiti yang sederhana. Dan contoh makanannya adalah ikan, ayam, udang, kekacang dan juga susu. Seterusnya adalah aras 2. Aras 2 yang kita perlu ambil dengan kuantiti yang banyak. Antara makanannya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini adalah kerana sayur-sayuran membekalkan vitamin dan juga sebagai pelawas kepada kita. Dan aras 1 adalah aras yang perlu dimakan secukupnya. Contoh makanannya adalah nasi, roti, ubi-ubian dan juga bijirin.
Dan kumpulan dalam arah satu ini adalah kumpulan karbohidrat yang mana setiap hari kita akan bekerja, setiap hari kita akan bermain ataupun belajar dan kita memerlukan tenaga. Makanan inilah akan membekalkan tenaga kepada kita. Jadi, kita dah tahu jenis-jenis makanan, kita dah tahu kepentingannya kepada kita dan juga kita dah tahu mana yang perlu ambil banyak, mana yang perlu ambil sedikit. Jadi, selepas ini kita boleh kawal pemakanan kita supaya jangan terlalu kurus ataupun jangan terlalu gemuk dan obesiti kerana kita tak nak mendapat banyak penyakit. Jadi dengan topik ini, semoga kita dapat sedikit ilmu yang mana kita boleh menjaga pemakanan kita supaya kita menjadi seorang individu yang sihat. Itu sahaja untuk video pada kali ini. Semoga ada manfaat untuk anda semua. Teruskan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.